الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mukim lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi nikmat-nikmat kepada kita, alhamdulillah, dan kita syukur di atas segala nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada kita, alhamdulillah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung surah An-Nazi'at, tadabbur makna ayat bermula daripada ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. Ayat yang ke-6 Allah SWT berfirman, Yawma tarjufur rajifah. Allah SWT menyebut Yauma tarjufur rajifah, pada masa berlakunya tiupan sangka kala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT cerita ayat yang ke-6 ni, tiupan sangka kala kali pertama itu pastinya berlaku. Yauma tarjufur rajifah. Ar-Rajifah ini tiupan sangkakala kali pertama yang ditiup oleh malaikat yang bernama Israfil. Yauma tarjufur rajifah, adakah sekali? Tak, dua kali. Tiupan sangkakala ni dua. Tasba'uha ar-radifah, yang mengiringi tiupan sangkakala yang pertama itu adalah tiupan kali kedua. Tiupan kali kedua. Tasba'uha ar-radifah, tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala akan memaksa manusia, akan buat kembali manusia ni akan hidup balik setelah mereka ni mati. Bila tiupan kali pertama sangkakala itu oleh malaikat yang bernama Israfil, maka semua manusia yang masih hidup pada ketika itu akan merasai mati sebab kiamat terjadi. Berapa lama jarak? Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ma bainan nafkhatain arba'un. Jarak antara dua nafkah tadi, dua tiupan sangkakala itu 40. Qila arba'una yawman, qala Abu Hurairah abaitu. Ditanya 40 hari ke? Abu Hurairah kata, hak ni aku tak boleh nak jawab. Tapi Nabi kata 40. Disebut dalam tafsir Jalalain, disebut 40 tahun. 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat, bukan 40 tahun dunia, 40 tahun akhirat.
Satu hari dunia, satu hari dunia sama dengan 100,000 tahun akhirat. Setengah hari dunia, setengah hari dunia, setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat itu sama menyamai dengan 50,000 tahun dunia. Kalau satu hari bermakna 100,000 tahun dunia. Jadi manusia ni di antara berlaku dua tiupan sangkakala ini, sangkakala kali pertama berlaku kiamat dengan hari kebangkitan manusia ini 40, iaitu apa? 40 tahun. Kalau 40 tahun akhirat darat lah. Boleh darat tak? Kalau satu hari, kalau setahun ni kita darat ni kita kira 365 hari juga. Ni dia 40 tahun. Kalau satu tahun 365 hari. Kalau satu hari dah makan masanya 100,000 tahun dunia, bagaimana kalau nak sampai masa tu 40 tahun? Maknanya duduk dalam alam barzakh ni lama maka tiupan kali kedua itu tasba'uha radifah akan terjadi. Bila terjadi itu maka manusia ni Allah SWT akan bina balik. Manusia Allah Ta'ala akan bina balik. Inna fil insani 'azman, Nabi kata sesungguhnya pada manusia itu ada satu tulang. Ada tulang. La ta'kuluhul ardu abada. Bila mana dia dikebumikan, bila dia mati, bumi ni Allah SWT tidak benarkan bumi ini makan tulang ni. Fihi yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Pada tulang ini permulaannya Allah SWT akan jadikan manusia kembali bermula daripada tulang ini. Qalu ayyu azmin ya Rasulullah. Maka ditanya oleh sahabat, tulang mana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajabul dhanab, iaitu tulang ekor. Bila manusia bangun di mahsyar nanti, maka manusia, katanya Nabi oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Nabi pernah berkhutbah pada ketika itu, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu 'alal minbari. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Nabi kata apa? Innakum mulaqullahi. Kamu semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hufatan 'uratan ghurlan. Hufatan 'uratan ghurlan. Hufatan tidak berselipar. Mana kaki ayam. Uratan dalam keadaan tidak berbaju. Semua telanjang bulat semua. Ghurlan, hufatan, uratan, ghurlan. Ghurlan ni tidak sunat. Jadi kita akan kembali bila kita hidup ini di akhirat nanti, dalam keadaan kita ni akan pergi ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mahsyar ini kita akan lihat nanti. Mahsyar ini ada juga disebut dalam ayat yang kita akan belajar selepas ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yuhsyarun nas. Manusia ini akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, ala ardi bayda, di atas bumi yang putih, iaitu tanah yang putih. Mana kita bangun daripada kubur nanti, kita akan lihat dan pastikan tanah yang kita pijak itu ardin bayda, iaitu bumi yang putih. Afra ka qursatil an-naqi, putih yang tidak berkilat, seperti mana debu-debu gandum. Laisa fiha alamun li ahadin, yang mana pada ketika itu tidak ada tempat untuk didiami oleh mana-mana manusia, seperti mana gunung ke, seperti mana bukit ke, seperti mana pokok kayu ke, tak ada. Rata lah, tanahnya rata serata-ratanya. Tak ada kata gunung, lembah, sungai, tak ada. Bila bangun mahsyar ini, keadaannya tanahnya rata, putih, tidak berkilat, seperti mana debu-debu gandum. Maka pada hari itu, ayat yang ke-8 dan 9,
Allah SWT berfirman, qulubun yawma idzin wajifah. Qulub ni tidak satu, bahkan banyak. Qulubun ni mana plural kepada qalbun. Qulub, hati-hati manusia, yauma idzin pada hari tersebut. Yauma idzin ni pada hari akhirat, esok bila bangun daripada kubur. Wajifah, semua hati-hati manusia ni pada ketika itu wajifah. Wajifah ni mana berdebar-debar dalam keadaan takut. Semua takut. Takut apa? Takut masuk neraka Allah SWT. Takut tidak dapat masuk syurga Allah SWT. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah, pemandangan mereka tu khashi'ah, khusyuk. Khusyuk ni mana apa? Tunduk dalam keadaan gerun. Khusyuk ni mana tunduk dalam keadaan gerun, takut. Bila bangun akhirat esok barulah yang mana tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka mereka akan menyesali. Yang sudah beriman pada Allah Ta'ala atas muka dunia, melakukan taat pada Allah Ta'ala, mereka akan walaupun berdebar pun, takut pun, mereka ada perasaan bila melihat di hadapan mereka suasana ni, mereka sudah yakin atas muka dunia dulu, mereka rasa bersyukur. Walaupun mereka takut, gerun tu masih ada, tetapi mereka bersyukur. Kenapa? Kerana peluang yang dibagi oleh Allah Ta'ala masa atas muka dunia dulu, mereka ambil kesempatan, mereka rebut peluang. Yang pertama jadi beriman, jadi orang beriman. Lepas tu beramal soleh. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ayat ke-10 hingga ke-12 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaqulun, mereka yang ingkar, berkata apa dia? Inna lamarduduna fil hafirah, sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu. Ya, kita kena bangun balik kah supaya duduk atas dunia dulu kah? Kena bangun semula kah bergerak macam duduk atas muka dunia dulu? Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ni cerita atas dunia dulu ni cerita ni. Orang yang tidak percaya pada hari bangkit, hari akhirat, mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhirat, mereka berkata, apa dia? Mereka ingkar, berkata dalam keadaan ingkar, inna lamarduduna fil hafirah, sesungguhnya kita akan dikembali seperti mana kita hidup atas muka dunia dulu kah? Hai, ni bagian ni tak logik kata. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ayat ke-11. Mereka kata apa? Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Jadi tulang reput dah, nak hidup lagu mana? Tak hidup dah, tak percaya dah. Hari bangkit tak percaya dah. Kita mesti percaya, mesti yakin. Kita orang beriman, kita orang Islam. Iman itu maknanya percaya. Iman itu makna kita percaya. Walaupun benda ni tak berlaku lagi, kita percaya dah. Walaupun tak nampak depan mata kita, kita sudah percaya. Itu makna iman. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sambil-sambil dia mengejek, dia menganying. Ada bahasa Kelantan panggil menganying, perli. Kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Kalau bangun balik akhirat, jadi rugilah dia kata. Rugilah. Jadi rugi. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita orang yang mendusta, tak percaya pada hari akhirat ni, setelah diberitahu kepada mereka, mereka tak percaya. Jadi yang pertamanya dia panggil tiga perkara dalam ayat ni. Allah Ta'ala sebut mereka mempersoalkan apakah mereka dikembali kepada keadaan asal seperti dahulu setelah mati dan dikuburkan. Boleh balik semula ke?
Bolehkah dikembali semula setelah tulang-tulang mereka berselerak dan hancur lebur? Dua. Boleh ke tidak? Lagu mana? Tulang dah hancur dah, daging tak ada dah, gepuk dah. Lagu mana dia nak jadi balik? Dia tak percaya tu. Dia tak percaya. Kita percaya. Daripada tulang ekor tadi, Allah Ta'ala bina balik kita. Kebangkitan semula merupakan satu khayalan. Khayal ni, bagai koya ni. Bagai tak munasabah ni, pembohongan dan dusta belaka ni. Tak percaya. Hak Nabi duk sebut, Quran duk sebut, tak percaya. Rugilah tak percaya. Kalau kita fikir secara dia panggil cerdik, kalau kita mati tidak ada hari bangkit, maka dia panggil keadilan itu tidak akan terjadi. Keadilan dia mesti akan jadi keadilan Allah Ta'ala. Allah nak mengadili, nak mengadili orang yang buat jahat. Sedap lagu tu dak atas muka dunia, sedap dia buat jahat, tak ada pembalasan. Kesian orang dia buat baik, taat, taat pada Allah Ta'ala, habiskan masa kerana Allah Ta'ala sampai mati syahid, mati ke diri menegakkan agama Allah Ta'ala, maka tak ada guna. Duk atas muka dunia duk perhati dengan pedang sahabat-sahabat Nabi ramai mana mati syahid. Tak ada guna lah. Kalau tidak ada pembalasan, mesti ada keadilan Allah. Itu takkanlah Allah Ta'ala tidak mengadili. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menafikan orang panggil pemikiran-pemikiran yang mereka tidak percaya ni, tanggapan-tanggapan ni Allah Ta'ala akan nafikan. Sekejap lagi kita lihat. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Menghidupkan semula tidaklah sukar. Tak payah nak hidup balik, tak payah. Hok payah ni bagai tak ada jadi ada. Kalau bagi ada dah, tak ada payah. Bagi ada dah. Bagi asas-asas dia ada dah, buat balik. Hok masalah hok tak ada gapo satu ni nak buat ni. Hok nak buat ni payah lagi. Ni hok ada dah, pernah hidup dah atas muka dunia dulu. Nak buat balik tak ada masalah. Kerana berlakunya perkara yang hanyalah dengan satu jeritan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tak payah mana. Hak balik Allah Ta'ala bagi tugas kepada mereka Israfil, tiup sangkakala je. Bila tiup sangkakala jadilah bagai ni. Fa idahum bisahirah, yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di bumi yang putih rata. Kita baca hadis tadi, di atas muka bumi yang putih rata, bangun di mahsyar, maka mereka akan bangun akhirat esok. Tak payah mana balik Allah Ta'ala akan buat. Kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Ingatlah pada hari bumi ini diganti dengan yang lain. Bumi langit ni Allah Ta'ala ganti hak lain. Bumi ni bumi dunia ni tak ada. Langit dunia ni tak ada. Langit hak atas kita ni, hak duk lapis-lapis atas kita ni tak ada. Allah ganti dengan langit dan bumi hak lain. Wa barazulillahil wahidil qahhar. Dan manusia semua keluar berhimpun menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Pada ketika itu manusia ni akan berkumpul. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 47, kalau kita rujuk, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar, sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Tak ada seorang pun tinggal. Selit dia ke celah-celah lain, tak ada. Semuanya akan bangun. Di mahsyar ni semua kita akan bangun. Bangun semua.
Tak ada orang boleh kawan nak rehat dulu, kawan nak tidur dulu, tak ada. Kena qiyaman, kena bangun qiyaman 40 sanatan, kena bangun berdiri 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita lagi kisah Nabi Musa dengan Firaun. Masuk pula kisah Nabi Musa dengan Firaun. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Ini kisah Nabi Musa, Nabi Musa dengan Firaun. Kisah dia ni, dia ada kisah Allah Ta'ala paparkan cerita Nabi Musa dalam Quran ni banyak tempat. Di antaranya dalam ayat ni lah. Hal ataka hadithu Musa, sudahlah sampai kepadamu wahai Muhammad, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal cerita Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa, cerita Nabi Musa ni sampai ke tidak kepada kamu wahai Muhammad. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika ia diseru oleh Allah SWT seru kepada Nabi Musa. Di mana? Di Wadi Tuwa, di Wadi Tuwa yang suci. Wadi Tuwa mengikut ahli tafsir, Al-Wadi, Wadi Tuwa ni, Muqaddas Tuwa ni, Al-Muqaddas ni. Muqaddas Tuwa ni berada di Palestin. Berada di Palestin ada kata. Dan ada kata di kaki gunung Tur Sinai. Di gunung Sinai, Bukit Sinai. Bukit Sinai ni, Bukit Sinai ni hangpa pernah pergi ziarah. Tengok dapat pernah panjat Bukit Sinai ni di bawah tu. Di bawah gunung Bukit Sinai ni. Ada pendapat kata di sana Wadi Al-Wadi Bil-Wadi Al-Wadi Al-Muqaddas. Dipanggil Al-Wadi Al-Muqaddas Tuwa. Kita lihat lagi ada yang memahami lembah suci ini dengan lembah tua, iaitu lembah yang memiliki kesucian berganda, kerana Nabi Musa bermunajat dengan Allah di tempat itu sebanyak 2 kali. 2 kali Allah SWT Nabi Musa bermunajat pada Allah Ta'ala 2 kali. Dan kita pun tahu Allah SWT ni bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, itu ayat dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala telah berkata-kata, bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Jadi berlakunya di kawasan ni lah, di kawasan Bukit Sinai ni. Jadi wa kallamallahu Musa takliman, ini ayat yang kita boleh guna bagi anak-anak. Boleh guna pakai ambil berkat ayat ni untuk kita nak merawat anak-anak yang lambat cakap, lambat kecek. Kita boleh baca ayat ni di air ataupun tiup dia ubur-ubur anak ni. InsyaAllah anak ni dia panggil petah, akan petah kecek. Cakap dia tak akan petah, pandai kecek. Hok mana lambat, lidah tu lambat. Ada budak ni dia gerak dia laju, dia aktif tapi mulut dia terlambat. Boleh kita guna ayat ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Bacalah banyak mana kita nak baca. Ambil bilangan kalau boleh 7 ke 21 bilangan ganjil. Kita baca di air budak minum, ataupun baca di ubur-ubur tiup atas kepala. Bagus-bagusnya ibu dan ayah dia buat. Sebab ibu dan ayah dia ni duduk sekali dengan dia, hok rapat. Dan selalu baca semua wa kallamallahu Musa taklima.
Kalau kita lihat dalam surah Taha ayat 11 dan 12, falamma ataha nudiya ya Musa, nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Bila mana Nabi Musa pergi ke mana? Sampai ke tempat tersebut, maka Nabi Musa ini diseru Nabi Musa, inni ana rabbuka, aku ni Tuhan kamu. Ini Allah Ta'ala interaksi dengan Nabi Musa. Fakhla'na 'alaik, kamu tanggalkan selipar kamu. Wah, pecah selipar, jangan duduk pijak dengan selipar. Di muqaddas tuwa ni. Sebab apa? Sebabnya innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sebabnya kamu kena tanggalkan selipar kasut kerana engkau ni berada di wadi tua yang bersih, yang suci. Ni tempat wadi al-muqaddas tuwa ni. Jadi maka tuan-tuan semua, إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Di sinilah Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam, idhhab ila Fir'aun, hei Musa, kamu pergi kepada Fir'aun, kamu pergi kepada Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun ni berat nanang ni. Fir'aun ni tarut, karut. Kamu pergi kepada Fir'aun, kerana dia ni tagha ni, dia melampaui dalam kekufuran dan kezaliman. Faqul hal laka ila an tazakka. Bila mana Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa supaya pergi ke Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun. Jadi apa tugas Nabi Musa? Pergi. Bila pergi, serta katakanlah kepadanya, giroyak kepada Fir'aun, kamu tugas kamu kena dakwah. Pergi dakwah, nasihat kepada Fir'aun. Serta katakanlah padanya, adakah engkau suka hendak menyucikan dirimu dari kekufuran? Mu ni kufur, engkar kafir. Mu nak tak bersih diri kamu. Allah SWT nak mari suruh aku royak kepada kamu ni. Pergi royak begitu, wahai Musa, pergi. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan mahukah aku tunjuk kepadamu, wahai Fir'aun, jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut untuk melanggar perintah-perintahnya. Aku ajarmu. Aku ajarmu. Nak kau tidak? Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakanal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya. Bila minta bukti, mana kamu ni kata kamu benar? Aku nak tengok kamu ni, kamu tunjuk bukti kamu ni, kamu kata kamu ni wakil ataupun Rasul Allah, Rasul Tuhan, maka aku nak tengok kamu ni. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Cerita apa ni? Ni cerita tukak Nabi Musa. Tukak Nabi Musa, keluarlah cerita dia. Cerita ni berlakulah tukar-tukar sihir. Nabi tukar-tukar sihir Fir'aun ni lawan dengan Nabi Musa. Nabi Musa lepas tukar dia je. Lepas tukar, maka ular-ular yang ada ni semua dimakan oleh ular yang mana terjadi daripada tongkat Nabi Musa. Allah Ta'ala jelmakan sebagai ular.
Maka ular Nabi Musa ni makan habis ular-ular tukar sihir Fir'aun. Dan tukar sihir Fir'aun ni dia ada 72 tukar sihir dia. Ada 72. 2 orang daripada bangsa Kibti. 70 daripada Bani Israel. Jadi ramai 72 ni tukar sihir itu umur dia 72. Hui, banyak 72 ni. Ithnan minal Qibti wa sab'un min Bani Israel. Jadi 72 tukar sihir. Lepas tu dan bilangan Bani Israel pada ketika itu 600,000 wa 70,000 alfan. Ada bilangan pada ketika itu Bani Israel ketika itu zaman Fir'aun tu dia ada 670,000. Disebut dalam Hasyiah Sawi 670,000. Dan bilangan tentera Fir'aun, nak kata Fir'aun ni memang tentera dia ramai lah, bilangan tentera Fir'aun alfu alfin itu mana 1 juta. 1 juta wa 600,000 mana 1.6 juta. 1.6 juta tentera, bilangan tentera Fir'aun. Sebab itulah Fir'aun ni dia rasa dia kuat. Tentera pun ramai, tukar sihir pun ramai, pengaruh tu besar. Maka dia kata apa dia? Fakadzaba wa 'asa. Bila mana Fir'aun ni kalah dalam nak melawan kebenaran mukjizat Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dia ni ayat yang ke-21, fakadzaba wa 'asa. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Tak dengar, tak beriman pada Allah Taala walaupun dia kalah. Sehingga tukar-tukar sihir dia pun beriman kepada Allah, iaitu Tuhan kepada Nabi Musa. Aku nak beriman kepada Tuhan Musa. Tu kata tukar-tukar sihir dia. Marahlah Fir'aun. Thumma adbara yas'a. Ayat yang ke-22, kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Tak dengar kata juga, lawan juga. Fahasyara fanada. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru. Dia kumpullah tentera-tentera dia, anak-anak buah dia, rakyat-rakyat dia. Dia kata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Ini dia panggil kejahatan Fir'aun ni dia panggil level jahat Fir'aun. Dia kata apa dia? Faqal, maka ia berkata, ana rabbukumul a'la. Dia kata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Aku ni Tuhan. Ni syaitan kata bengong sungguh. Aku ni tolong dah. Syaitan kata aku ni tolong dah, bengong dah. Tapi bengong Fir'aun lagi. Sebab apa? Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang tinggi. Oh, dahsyat. Dahsyat ni. Fir'aun ni dahsyat ni. Dia kata aku ni Tuhan kamu. Fa akhadhahu Allahu nakanal akhirati wal ula. Maka Allah menyeksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan siapa yang mengetahuinya. Allah Ta'ala seksa ke dia. Mana seksanya? Ketika mana dia kejar, dia dengan tentera-tentera kejar Nabi Musa ketika melintasi Laut Merah tu. Maka bila mana Nabi Musa dengan tentera-tentera dia selamat, laut tu jadi air semula, jadi cair. Maka situlah barulah Fir'aun ini nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia saat sakarat.
Maka situlah Nabi kita cerita innallaha yaqbalu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah Taala akan terima taubat seorang hamba malam yugharghir, selagi mana nyawanya belum sampai di halqum, maknanya belum nazak. Kalau bila nyawanya sudah berada di halqum, kita tengok kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa selamat, Fir'aun lemah dengan tentera dia dalam air. Situ dia rasa terseksa tu. Maka di situlah baru dia nak taubat pada Allah Taala. Allah Taala tidak terima taubat Fir'aun. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Akhirat ni juga dunia. Ula ni makna atas dunia. Allah Ta'ala bagi seksa kepada mereka, kepada Fir'aun dengan pengikut-pengikut dia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan i'tibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Yang kita takutnya tengah-tengah buat maksiat itu, kalau orang kata tak apa, kita buat maksiat, lepas tu kita taubat. Kita takutnya tengah-tengah buat maksiat tu Allah Ta'ala mati masa tu. Mati ke dia pada masa tu. Hak tu kita takut. Jadi kita kena hindari maksiat-maksiat ni, kita hindarkan supaya bila kita ikhtiar hindarkan maksiat, kita takut tengah-tengah kita buat maksiat tu mati masa tu. Tengah-tengah lalai tu mati masa tu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala buat paparkan cerita ni dalam surah An-Nazi'at ni. Beberapa ayat ni kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ini. Nak ceritanya Fir'aun ini dia ni taghut, fakadzdzaba wa asa, thumma adbara yas'a, fahasyara fanada. Bila fanada macam mana, menyeru macam mana, dia kumpulkan fahasyara, dia kumpulkan semua ayat-ayat dia, dia kata ana rabbukumul a'la. Kisah ni Allah Ta'ala cerita supaya kita ni mengambil i'tibaru makana, i'tibar apa yang telah berlaku zaman dahulu kala, supaya kita ni lebih rasa takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi macam seperti mana kisah Firaun ini. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan semua, kita berhenti saja di situ, dan insya-Allah kita akan sambung pula esok pagi. Ayat yang ke-27, antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi tuan-tuan semua berasa kepada tu dululah. Mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini kita dapat ilmu dan juga kita beramal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada Jibril. Jibril menyampaikan wahyu, diterima oleh Nabi kita, disampaikan oleh malaikat Jibril, daripadanya Allah Subhanahu taala kalamullah. Semua ini adalah kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman dengan setiap ayat dan juga setiap baris. Kita beriman ni sungguh-sungguh beriman. InsyaAllah kita tidak menyesal ketika kita berada di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan nusratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.